Pada pagi ini kita sama-sama melihat hadis-hadis pilihan daripada kitab yang namanya Riyadhus Salihin, yang berarti taman-taman orang-orang yang saleh. Ya. Kalau kita belajar bahasa Arab, perkataan riyad, riyad ini adalah merujuk kepada taman-taman. Ya. Merujuk kepada taman-taman dalam arti kata, maknanya bila datang kepada hadis, bila membaca hadis, seolah-olah kita memasuki taman-taman yang indah. Itu dia Al-Imam An-Nawawi punya kelebihan pada penamaan, penjenamaan. Nama itu penting. Ya, kalau nama itu merujuk kepada doa sebenarnya. Kalau kita manusia ni nak bagi nama kepada anak-anak, berilah nama yang berasaskan kepada 5 perkara. Yang pertama, mesti nama tu disandarkan kepada Allah. Contohnya Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Latif. Kalau orang Pakistan bukan setakat abad. Kalau anak perempuan dinamakan Amah, Amatullah, Amatur Rahman, Amatur Razak. Amah tu merujuk pada abad bagi orang perempuan. Ya, yang kedua, kalau nak bagi nama, bagilah nama kepada berdasarkan kepada nabi-nabi. Nuh, Adam, Idris. Ini bukan nama yang bersandar kepada Allah SWT, tapi nama manusia pilihan. Musa, Isa. Ya, yang ketiga, berilah nama berasaskan kepada keulamaan. Ya, ulama-ulama yang terdahulu. Contohnya Bukhari, Muslim. Ada seorang tuan guru pondok dari Kelantan, anak-anaknya semuanya para muhaddisin. Yang pertama Bukhari, yang kedua Muslim, yang ketiga Tirmizi, yang keempat Abu Daud. Sampai berapa orang? Lebih pada 6 orang. Ulama-ulama hadis terkemuka ada 6 orang. Tapi selain daripada itu pun ada yang lain. Daruqutni, Al-Baihaqi. Seorang anak lelaki antara yang bongsu itu dah jadi pun YB di Kelantan pada ini. YB Baihaqi Atikullah, anak kepada Tuan Guru Atikullah. Tuan Guru Atikullah ni kalau orang beli kereta, datang kat dia, dia doa pada kereta tu, insya-Allah kereta tu tak ada masalah apa-apa. Kerana dalam hadis bila kita lihat Nabi SAW bila dapat sesuatu nikmat, contohnya orang lelaki tu berkahwin, ada doa malam pertama. Jangan malam pertama tu terkam je Ustaz Wahid. Contohnya. Kan? Jadi ada doa-doa yang tertentu. Pegang ubur-ubur ni tazni ya. Pegang ubur isteri malam pertama. Ada doa dia. Ya, nanti nak kahwin jumpa dengan saya. Itu juga kalau kita beli kereta. Ya, dikiaskan isteri itu kalau kita dapat kereta atau motosikal, ada doa dia. Ya, ini Tuan Guru Atikullah cukup bijak. Anak-anaknya semua nama para ulama tafsir dan juga para ulama hadis. Masya-Allah ya. Jadi nombor 4, nama yang baik itu nama para ulama. Nombor 5, kalau tidak ada nama ulama, tak ada nama sahabat, tak ada nama para nabi, nanti nama para nabi kata macam klasikal sangat pula. Macam-macam lah orang punya alasan ya. Jadi namalah perkara-perkara yang baik. Kalau perempuan Hamidah, yang terpuji maknanya. Latifah, ya, yang lembut. Kan? Jadi sandarkan kepada nama-nama yang mengandungi makna yang baik. Malang sekali kalau ada di kalangan manusia pada hari ini kerana kejahilan ataupun kerana tak berdamping dengan para ulama menamakan nama yang buruk. Saya bagi contoh satu. Seorang namanya Azni. Azni, alif zain nun ya. Apa maksud Azni? Allahu akbar. Na'udzubillah. Azni maknanya saya berzina. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, jadi kalau nama macam ni wajib tukar kepada nama yang baik. Ya, nama saya Zahazan. Saya bukan Zahazan. Orang Melayu tidak ada ha. Ha tu kalau rujuk pada Zahazan itu yang memiliki kesedihan. Tapi nama saya bukan ha, dia ha. Orang Melayu gagal sebut ha dalam banyak keadaan. Terutamanya kalau di tengah-tengah huruf tersebut. Jadi Zahazan. Maka jahil lah orang mengatakan Zahazan maknanya yang sedih. Ya, bagi yang tengok Facebook ni ke YouTube ni ke, tolong maklumkan Zahazan bukan makna yang sedih. Kerana orang Melayu tidak boleh sebut ha di tengah-tengah. Ha pedas tu kan. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, ha yang pertama tu ha. Dekat apa ni? Dekat halkum macam huruf ain juga duduk di sini. Baik. Jadi penyenamaan ni satu benda yang penting. Kalau kita dapat anak, tanyalah kepada orang yang alim untuk tahu nama yang sebaiknya. Kerana doa itu, nama itu merupakan doa. Innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Riwayat Abu Dawud. Kalau kamu nak tahu akhirat besok kamu akan dipanggil dengan nama kamu dan nama ayah-ayah kamu, maka perelokkanlah nama-nama kamu. Baik, Riyadhus Salihin, balik pada cerita ni tadi, Riyadhus Salihin, Riyadh
adalah merujuk kepada plural perkataan raudhah. Raudhah maknanya taman. Bayangkan kalau kita dalam kesibukan kerja, stres, nak kejar deadline, ya, dan ada ketua jawatan di atas kita pula tak bertimbang rasa. Tadi pula bawa kereta kena horn dengan orang macam nak gila. Orang yang tak ada akal, yang tak siuman ni banyak kat jalan raya, betul tak? Kita rasa stres sangat. Bayangkan kita balik, di rumah kita ada taman. Taman tu menghimpunkan pokok yang cantik, bunga yang mekar, burung-burung berkicauan, kemudian air sungai yang mengalir, anak air. Bayangkan kita pegang airnya, Masya Allah sejuk. Jarang-jarang dapat diperolehi suasana seperti itu. Kan? Kalau nak bina rumah dekat mana tu, kat Serendar, kat Uduyam, dekat Fraser Hill, boleh tahan juga jauhnya, boleh tahan juga kosnya. Tapi sebenarnya suggestion daripada ulama yang besar ni, Imam Nawawi, kau bacalah hadis. Kau baca hadis, kau masuki taman yang lebih hebat daripada itu semua. Ya, ini pentingnya. Kita sebagai suami, kita sebagai abang, balik rumah baca hadis dan pilih daripada kitab Riyadhus Salihin. Alhamdulillah di Telaga Biru kita terbitkan ringkasan Riyadhus Salihin. Selangkah kita membaca satu hadis kita baca, berarti selangkah kita mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wajah Rasulullah ni macam bulan purnama. Dilihat oleh para sahabat, lihat saja Rasulullah hilang semua masalah. Disebut oleh Ummu Salamah pada satu malam dalam kitab Syifa, bahawa Nabi SAW pada malam yang gelap itu, peniti jarum untuk jadi baju jatuh, hilang dalam gelap. Nabi masuk saja ke bilik tersebut, terangnya wajah Nabi nampak boleh kutip balik semula. Dan ada para sahabat yang datang untuk minta minyak wangi. Nabi pergi di sebalik daun pintu. Nabi pun ambil peluh-peluh Nabi, masukkan dalam botol minyak wangi yang tidak ada tolak banding. Hebat Dan begitu juga Nabi bila berbekam sallallahu alaihi wasallam. Biasanya Nabi kalau qada hajat, buang air kecil, buang air besar, para sahabat yang mengiringi cuba untuk melihat kesan-kesannya, tidak ada. Kerana ini satu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu sisa-sisa badan Nabi semuanya ditelan oleh bumi. Ya, faham? Kalau ada rezeki nanti kalian pergi ke Turki, ada satu muzium namanya Topkapi. Topkapi yang tidak ada titik punya Topkapi. Di Topkapi ni ada disimpan segala peninggalan Nabi SAW. Janggut Nabi, uban Nabi, rambut Nabi SAW, jubah Nabi, kasut sandal Nabi, kamis Nabi, ya, kamis. Ini semua ada ditinggalkan. Tapi selain daripada itu, yang bersifat kekotoran semuanya hilang. Para sahabat seperti Anas bin Malik menjadi khadam pada Nabi SAW, cuba untuk melihat, ternyata tidak ada. Ya. Jadi dalam apa yang berlaku ni, seorang anak kepada sahabat namanya Abdullah bin Az-Zubair. Az-Zubair Al-Awwam ni terhitung seorang daripada 10 ahli syurga. Ada 10 ahli syurga yang Nabi telah senaraikan namanya. Bermula dengan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talhah bin Ubaidillah, Zubair Al-Awwam nombor 6, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, siapa lagi? Abu Ubaidah Al-Jarrah dan Abdurrahman bin Auf. Mengingati 10 orang ni sunat muakkad, macam kita sembahyang sunat duha. Ada peluang besok kita letak nama-nama para sahabat ni kat mana-mana tempat. Macamlah dekat Turki, kita pergi masjid bukan setakat nama Allah dan nama Nabi saja, nama-nama ahli syurga semua ada, supaya orang tengok tiap hari, tengok tiap hari, nak namakan anak, berpandukan pada nama-nama tersebut. Jadi si Abdullah bin Az-Zubair ni budak kecil, dia pergi ke rumah Nabi. Dan makciknya, iaitu Aisyah radhiyallahu anha, merupakan adik kepada ibunya. Ibunya bernama Asma binti Abi Bakrin, perempuan yang terkemuka, yang hebat pengorbanannya dalam peristiwa hijrah. Dialah yang telah membawa makanan untuk Nabi dan bapaknya Abu Bakar, seorang gadis sunti yang pernah dilempang oleh Abu Jahal dengan zalimnya sampai tercabut anting-anting itu. Ini namanya Asma binti Abi Bakrin. Adiknya bernama Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah ni merupakan pakcik kepada Abdullah bin Az-Zubair. Faham tak? Macam tak nampak je. Ini kaitan kekeluargaan. Mengetahui ini sunnah muakkad tau. Jadi si Abdullah bin Az-Zubair, dia pergi ke rumah makciknya. Budak kecil barangkali merangkak. Dia pun melihat satu bekas mengandung air, dia sangkanya minuman, dia minum. Rupanya darah Rasulullah SAW yang baru dikeluarkan daripada bekam. Maka bila makciknya Aisyah radhiyallahu anha tengok, terkejut, minum darah Rasulullah SAW.
Dia beritahu kepada Rasulullah SAW, wahai Nabi, Rasulullah SAW, anak saudara saya minum darah Rasulullah. Rasulullah SAW telah bersabda kepada budak kecil ini, wahai anak, kamu tidak akan jadi penakut sampai bila-bila. Kamu akan jadi orang yang paling berani sekali. Dan inilah yang telah menjadi darah daging dalam diri Abdullah bin Az-Zubair. Macam bapaknya juga Az-Zubair bin Awwam, seorang yang sangat tegas dan berani. Tidak akan teragak-agak untuk agama Allah SWT, tidak akan kompromi sedikit pun. Jadi Abdullah bin Az-Zubair inilah yang telah mempertahankan Makkah dan Madinah sehingga bertarung dengan keluarga Bani Umayyah sampai dia mati diempak oleh Kaabah. Kerana dia menolak kepemimpinan Bani Umayyah yang berasas kepada monarki. Maknanya pewarisan daripada bapa kepada anak. Ya, berani, luar biasa berani. Ya, jadi saudara-saudari yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ya, ini kita bercerita tentang nama kitab Riyadhus Salihin. Riyad, taman. Kalau baca jadi tenang, lihat, baca, kita hayati, kita akan jadi orang paling damai sekali. Ya, jadi bab yang saya nak baca ni sikit saja, satu ayat saja untuk renungan kita pada pagi ni. Iaitulah firman Allah Subhanahu Wa Taala sebagai permulaan. Imam Nawawi ni bila dia bawa satu bicara dalam kitab Riyadhus Salihin, tangga-tangga nak jadi orang yang saleh. Jadi orang saleh ni nikmatnya tinggilah, hatinya tenang, doanya mustajab, hatinya tidak susah. Orang saleh ni ialah para wali Allah. Dia dicabut daripadanya dua perkara yang biasa menimpa orang awam macam kita. Kalau dua perkara ni hilang daripada diri kita, kita akan jadi orang paling tenang sekali dalam dunia. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Semuanya wali-wali Allah ni, dia tidak ada takut, bimbang pada benda yang belum berlaku, dan dia tidak sedih pada perkara yang telah lalu. Dalam hidup ni kita akan ada dua perkara. Pertama, bimbang. Allah parking kereta kat bawah, kena saman duit pula. Duit tak ada nak bayar. Hari tu punya saman tu tak settle, bimbang tak? Tengok anak pergi sekolah, ya Allah, anak pergi sekolah, asyik dia kena bully je dengan kawan-kawannya, kena curi duitnya tiap hari. Bimbang tak? Ya Allah, sewa rumah tak bayar lagi, macam mana ni, duit tak cukup. Ya Allah, bapak sakit kat kampung. Bimbang, betul tak? Apa berlaku padanya? Yang kedua, sedih. Sedih pada benda berlaku. Kenapalah dia buat saya macam ni? Kenapalah isteri saya sanggup buat saya macam ni? Kenapalah bapa saya membagikan harta saya tidak dapat? Kita sedih pada benda yang telah berlaku. Kalau kita mengamalkan tuntutan yang ada dalam kitab ni, dua-dua perkara ni akan hilang daripada diri kita. Iaitulah bimbang pada benda belum berlaku dan sedih pada benda yang telah lepas. Kalau dua benda ni hilang, kita akan rasa manusia yang paling damai, manusia yang paling tenang. Jadi itu sebab Imam Nawawi kumpulkan, baca kitab, datangkan bukti-bukti, bawa hadis-hadis dan dimulakan dengan foundationnya Quran untuk menunjukkan kebenaran teori tersebut. Amalkanlah. Maka saudara akan jadi orang paling aman, paling damai. Banyak masalah yang berlaku dalam diri kita kerana kita jauh daripada Allah SWT. Kita ada banyak masa untuk Facebook. Betul tak? Facebook, Masya Allah. Kalau kita tak update kita punya status pada hari ni, rasa macam besar sangat, malu. Nanti kawan-kawan tanya. Kita lupa kita mempunyai hubungan dengan manusia yang tak beri apa-apa pada kita. Tapi kita lupa nak menjalin hubungan dengan Allah yang memiliki langit dan bumi. Betul tak? Ya, kita rasa terkilan kalau tak dapat tahu perkembangan kawan kita yang berkahwin baru-baru ni, kita tak boleh nak hadir kerana dia kahwin kat Thailand. Sebagai contohnya. Betul tak? Kita merasa bimbang, tengok apa berlaku kat dia. Banyak bajunya. Kalau orang perempuan nak tengoklah bajunya. Betul tak orang perempuan? Besok kita pun nak buat benda yang sama. Ini kelebihan orang perempuan. Ya, kalau lelaki pula tengok motornya, lama aku pakai, dia dah pakai LC, aku ni pakai motor buruk lah sama bila. Nampak tak? Ini kita punya kecenderungan. Macam mana hati kita nak tenang? Macam mana hati kita nak damai? Macam mana fikiran kita nak lapang? Kerana kita punya buruan adalah benda yang kita takkan dapat. Ya, hati kita takkan tenang kerana kita memburu benda yang sentiasa kita kalah dalamnya. Nampak tak? Sering-sering ini mulia Allah sekalian. Jadi itu pentingnya kita baca Riyadhus Salihin. Saya baca satu ayat je. Firman Allah SWT dalam ayat daripada surah Al-Ma'idah ayat 54. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Azillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin.
yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Sadaqallahul azim. Wahai orang beriman, sesiapa yang berpaling daripada agama ini, Islam ini, maka Allah pasti menggantikan dengan satu golongan baru yang Allah cinta kepadanya, dan mereka pun cinta kepada Allah SWT. Tanda-tanda mereka yang pertama, mereka ni bersifat rendah diri kepada orang beriman dan bersifat tegas kepada orang kafir. Mereka berjihad di jalan Allah dan tidak takut kepada celaan orang yang mencela. Okey, ayat ni menjelaskan bahawa wali Allah ni orang saleh, orang hati tenang, lapang. Allah cinta kepadanya dan dia pun cinta kepada Allah. Dalam ayat ini ada 4 sifat yang kalau kita amalkan, kita boleh jadi orang yang dicintai oleh Allah SWT dan hati kita jadi lapang. Itu yang pertama, mestilah bersifat rendah diri kepada orang beriman. Rendah diri kepada orang beriman. Jadi kalau kita orang muda, bahkan disebut dalam hadis, kalau orang tua berjalan, jalan ada belakang dia, hormat dia. Kalau kita dalam bas, bagi ruang kepada dia duduk walaupun dia bukan orang Islam. Nampak? Kalau kita hari raya, jangan lupa telefon makcik kita, pakcik kita, menghormati orang tua, orang-orang beriman ini, guru-guru kita, hargai mereka, kan? Bagi hadiah kepada mereka, bagi salam pada mereka, senyum pada mereka. Ini menunjukkan kepada tawaduk. Ya, bukan kena bagi hadiah yang mahal-mahal. Nak bagi hadiah kat ustaz, kena beli pen sampai harganya RM100. Tidak. Senyum pada dia, bantu dia, boleh tak saya tolong? Ini kata-kata yang menampakkan sifat tawaduk kepada orang beriman. Amalkan adab-adab seperti ini. Saya balik daripada Eropah, Masya Allah, di Eropah mereka, Masya Allah, amalannya, sikapnya. Kalau naik kereta api, mereka ada 3 jenis kereta api tau. Satu kereta api dipanggil underground, metro. Itu punya lajunya Masya Allah macam pelesit dia lari. Yang kedua dipanggil kereta api tram. Tram tu menghubungkan tempat-tempat dekat di atas jalan raya lah. Dia bertemu dengan kereta. Kita kalau kat Malaysia memang habislah berlanggar lah. Mereka tertib sekali. Yang ketiga dipanggil train. Train ni ada bullet train 300 km sejam. Ya Allah, 300 km sejam. Kita tengok di catatan skrinnya itu 300 km sejam lariannya. Tapi satu kehebatan masyarakat barat ini, dia sangat menghormati orang tua, sangat menghormati orang melintas jalan. Kereta macam nak laju macam ribut pun, tiba-tiba dekat pedestrian zebra crossing tu, laluan zebra dia panggil kan, putih hitam tu kan, lalu wajib berhenti. Dia akan berhenti. Laju macam mana pun, ribut macam mana pun, dia berhenti menghormati orang lain. Dan kalau kita naik taksi, jarak itu katalah dekat, dia akan nasihat kita, buat apa kamu naik 800 meter saja, jalanlah. Bukan 8 km, jalanlah. Badan jadi kuat, sihat. Itu sebab kita tengok orang-orang mereka ni usia sampai 90 tahun, 100 tahun, 10 tahun lebih naik train, kita bagi duduk kat dia, dia suruh kita duduk pada sana. Badannya fit. Ya, biasanya mereka ni satu pula kelemahan, mereka tak ada jalinan keluarga yang kuat. Once bila seseorang itu baligh saja, maka dia akan meninggalkan keluarga. Layak untuk berkahwin ke, berpelesiran ke, mana-mana orang ke, maka ayah ibu yang tinggal ataupun seorang yang tinggal sebab seorang mati memiliki anjing-anjing yang besar. Anjingnya Masya Allah, kita tengok pun terkejut. Naik train juga. Ya, cuma mulutnya saja akan diikat. Kita tengok porsinya, ya Allah, duduk depan aku ni macam mana ni. Ya, jadi saudara-saudara yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, masyarakat barat mengamalkan Islam dalam banyak rukun kehidupan mereka. Itu sebab seorang sarjana timur yang terkemuka, ya, namanya Al-Imam Muhammad Abduh. Dia telah pun dibuang negara ke Perancis kerana British menyampah tengok muka dia, pergerakannya yang licik untuk menegakkan Islam semula. Maka dia berada di Perancis, dia berkata, ra'aitu al-islama bidunil muslimina fil gharb wa ra'aitu al-muslimina bidunil islam fil syarq. Al-islamu mahjubun bil muslimin. Aku melihat amalan Islam dilakukan di barat, tetapi tidak ada seorang pun orang Islam di sana. Dan aku melihat orang Islam begitu ramai di timur, tapi tiada Islam pada mereka. Islam itu sebenarnya dihijabkan oleh orang-orang Islam sendiri. Kata-kata ni ada betul dan ada salah lah, tak boleh terima 100% lah. Tapi kalau kita tengok, itulah kehidupan, budaya, norma kehidupan. Mereka sangat menghormati satu sama lain. Dan nilai-nilai ini makin hari makin tercabut dekat Malaysia. Sampai besi pun dicurinya, paip surau pun hilang.
Ya, mereka di sana kalau tinggalkan kunci dalam kereta pun tak ada siapa nak curi. Ya Allah, hebatnya di Jerman ya. Dan kalau kita terjatuh tisu dari kotak, daripada kocek, dia akan ambilkan. Dia ambil, dia pergi buang. Budaya hidup yang luar biasa. Bersih Jerman itu. Kita takkan jumpa walaupun sehelai kertas kecil pun sepah, tidak ada kanan dia. Ya, dan tertibnya rakyat dia yang tanam kentang, kita naik kereta api, kentang dia semua nampak kentang. Satu tempat pula penuh dengan pokok ru, cantik pokok ru dia. Dia tebang, dia tanam yang baru. Pokok ru tu untuk keluarkan kertas kan. Kalau kita pergi tandas dia, masya-Allah bersihnya. Tandas dia, kalau kita bawa kuih donat dimakan di mana-mana, kita tak ada tempat nak letak dekat atas sinki. Kejap lagi keluar, bersih. Lebih bersih daripada dapur kita. Yalah, mereka punya kelebihan, masuk tandas guna tisu, tak guna air kan. Jadi bersih sangat. Itu tak wajar lah kita ikut kerana kita ada air yang banyak. Tapi janganlah membazir. Ya, itu yang diajar dalam Islam. Tapi ini nilai-nilai yang kita lihat, kita kagum. Kita beli kamera, kita pakai seminggu, sebulan, kita tak puas hati, balik boleh hantar balik, dapat duit refund balik semua di barat pada hari ini. Sampai pelajar-pelajar Melayu yang tidak bertanggungjawab, dia nak melancong seluruh Eropah itu, pergi beli kamera sebagai contohnya Canon di kedai kamera, pakai siap semua, ambil gambar beratus-ratus, beribu malahan, pindahkan ke dalam hadis, jumpa balik di Tokyo kedai kamera, saya tak puas hati lah kamera ni. Padahal dah jatuh 3-4 kali dah. Kat mana? Kat Itali, kat Paris, kat mana? Saya tak puas hati lah kamera ni. Pulang balik dapat duit balik semula. Ini sikap tak bertanggungjawab orang Melayu pula masalahnya. Ya. Kita tengok, ya Allah, mereka begitu jujur. Kalau kita beli, kita suat khabar dia letak saja duit kat situ. Kalau kita melalui jalan bertol, tol, jalan yang jauh, kerajaan sediakan agak melengkung dan jauh, kita nak lalu tol, tak ada juru tol. Amanah saudara lah, ambil duit campak je dalam bekas. Cuba buat kat Plus macam tu. Jujur tak? Saudara beli akabah, saudara bayar 1 pound, saudara bayar 1 euro, saudara nak ambil 10, ambil lah. Tak ada siapa kisah. Amanah saudara. Tapi hujung harinya, pemilik jalan bertol tersebut akan datang dan collect duit yang banyak. Dan yang letakkan surat khabar pun akan ambil duitnya, tak ada satu pun kurang. 1 euro pun tak kurang, bahkan lebih pula. Ya Allah, hebat kan? Ini mereka amalkan sesama mereka. Itu sebab jadi tempat mereka ni kehidupan yang damai, yang permai. Itu sebab orang Europe ni, saya tak maksudkan kita terima 100% ya. Mereka dah penjajah, mereka dah ambil harta orang Islam semua dan bawa pulang, dan negara kita pada hari ini merengkut harta bumi kita, habis semua disapu. Tapi saya nak cerita satu aspek yang patut menjadi amalan kita yang simple dan mudah untuk diamalkan. Cuba amalkan sama-sama. Kalau tak adalah merana kat City letak Maggi dan sebagainya kat dapur itu. Ya, sentiasa wang yang dikolek kurang daripada apa yang disupply. Ya, sedara amanah lah kepada Allah SWT. Latihlah diri kita untuk amanah. So far alhamdulillah kita bersyukur di Telaga Biru, cincin emas tertinggal dalam toilet pun ditemui semula. Tak ada seorang akan ambil, alhamdulillah. Tapi di luar sana pun kita amalkanlah benda yang sama. Ya, for a better Malaysia, towards a better Malaysia, untuk Malaysia yang lebih baik. Ya, mulakan dengan diri kita sendiri. Saya berada di hospital menemani anak selama 7 hari. Kerap masuk hospital. Bila pergi ke hospital tu, tengok kita pergi ke tempat toilet kan, dah qada hajat, nak pam pun tak ada tempat pam lagi. Ya Allah, tak bertanggungjawabnya. Lepas tu dekat pintu toilet pun dilukis macam-macam lukisan yang unik-unik, yang kalau masuk pertandingan lukisan antarabangsa, garanti menang. Macam-macam posisi dilukiskan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Manusia derhaka kepada Allah begitu ramai. Kalau orang barat, dia takkan buat benda itu. Ya, bahkan mungkin dia bawa liquid untuk padamkan daripada apa yang dilihat, kerana bersih, semuanya bersih. Ya, cuma mereka yang kreatif ni nak melukis apa-apa, tak puas hati dengan kerajaan, mereka dibenarkan untuk bercakap di satu padang macam Dataran Merdeka. Bercakaplah apa benda nak cakap. Nanti orang datang berkumpul keliling. Dan satu lagi mungkin tak sesuai dengan kita, dia punya laluan-laluan kereta tepi tu, dinding-dinding konkrit tu, kat situ dia melukis. Kalau dimarah kat menteri, dilukis muka menteri tu macam muka toilet jamban. Setakat itu sajalah. Itu dibenarkan di negara mereka. Dipanggil graffiti. Graffiti ni macam mural. Tahu mural? Dilukis di dinding kan, dia tak puas hati dilukis.
Nanti ada orang lain tengok, dah habis kontrak kau, dia padam, dia lukis yang baru pula. Itu tak sesuai lah untuk negara kita. Tapi sekurang-kurangnya mereka tak buat benda yang kita buat pada ini. Dia punya longkang, laluan, walaupun Spain pada ni bankrupt, negaranya bankrupt, pickpocket banyak. Tapi pickpocket tu bukan dari kalangan European, dia dari kalangan African. Orang Afrika yang datang ke sana macam imigran kan, illegal immigrant. Macam kita pada hari ni, orang Indonesia lah, pencuri-pencuri semua ditangkap di kalangan bukannya Spanish, bukannya orang Spain. Di Jerman pun sama. Ya, yang mencuri ni kebanyakannya orang Eropah, orang Afrika yang lari ke sana mencari pekerjaan dan hidup merempat, mencuri dan sebagainya, bukan di kalangan orang penduduk Europe. Boleh dikatakan seperti itu, barangkali 99% gitu Jadi selagi ini menurut Allah sekalian, tuan-tuan, kita amalkan nilai Islam dalam hidup kita. Sekurang-kurangnya kepada orang Islam keliling kita. Hormati, sayang, menyayangi. Jangan orang telefon tak angkat. Ada pula yang orang telefon, dia letak pula telefon, dia buka telefon, letak kat radio. Saya tahu. Ya, ada kepatut kamu buat macam tu pada kakak kamu? Kakak telefon ni nak tanya, collect check ke belum? Ni saya sebenarnya ni. Saya sebenarnya seangkatan dengannya. Dia angkat phone tu, dia letak kat radio, tengah lagu Era Fazira ke siapa. Janganlah buat macam tu. Hormati orang lain. Ya, kita nak tempat ni jadi tempat yang paling baik untuk kita bekerja, bukan? Pandanglah orang yang lebih tua daripada kita macam kakak kita, yang lebih muda macam adik kita. Barulah timbul kasih sayang, tolong menolong. Saudara-saudara tak dapat rewardnya di dunia, tapi kita orang Islam, kita yakin di akhirat ada kan. Kenapa kita berkira? Kalau kita berkira, manusia pun berkira dengan kita tau. Bukan saja manusia, yang kita takut Allah berkira dengan kita. Kan? Saya dengar setiap hari report sampai kepada saya sebenarnya. Kata jawatan akan maklumkan, Ustaz, macam mana nak buat budak ni, Ustaz? Benda ni selalu kerap berlaku begini lah, Ustaz. Saya kalau buat macam tu, saya ubahlah sikap. Kerana masyarakat barat, Eropah, mereka yang berusaha untuk menegakkan nilai yang baik. Bukan kerajaan. Kerajaan hanya pembantu saja, pemuda cara. Di Singapura terbalik pula. Di Singapura bersih, cantik, tapi kerajaan yang paksa. Kalau saudara makan chewing gum di Singapura, saudara tangkap, penjara 2 minggu, tak kurang. Saudara kena disebat. Sekali sebat tu saudara memang saudara pengsan. Macam orang isap dada. Kerana Singapura dia tidak mahu. Kalau melukis di dinding, ditangkap memang disebat 5 kali. Dan sebagainya undang-undang yang dikenakan. Tapi di Singapura suasananya lain. Minta maaf ya orang Singapura tengok YouTube ni. Kan? Orang Singapura undang-undang memaksa mereka, tapi Europe tidak. Barat tidak. Barat mereka yang nak hidup dalam keadaan baik. Kita orang Islam sepatutnya lebih lagi tahu. Kerana kita bukan ada CCTV yang melihat kita dalam office ni. CCTV di sisi Allah tu yang diajar, memantau kita setiap detik. Nampak tak? Jadi kita kena amalkan sikap ni. Satu perkara je saya nak sebut hari ni. Hormatilah orang lain, sayangilah orang lain. Bayangkan orang lain tu kakak kita, abang kita, pakcik kita, atuk kita ke? Kalau tua sangat macam setengah orang rasakan macam datuk kita. Cuba kita bayangkan datuk kita macam ni, kita sayang, hormat. Maka gitu juga di office. Sikap ni kalau ada memadai untuk menjadikan kita seorang yang baik, yang disenangi. Dan di luar pun kita mengamalkan benda yang sama. Surau dekat dengan rumah kita, apa salah kalau kita datang maghrib, kita tak mampu datang subuh, selalu lambat bangun, bentangkan sejadah, bersihkan apa yang perlu bersih, selipar yang buruk tolong buang. Mudahlah benda ni, saudara, mudah. Kan? Cuba buat benda-benda macam ni, supaya Allah reward saudara. Allah beri keberkatan kepada saudara. Allah beri ketenangan kepada saudara. Ya? Allah beri kepada saudara kelebihan yang tidak diberikan kepada orang lain. Yang kita gambarkan tadi, hilang rasa sedih pada benda yang telah menimpa dan hilang rasa bimbang terhadap benda yang belum berlaku. Kenapa apa kita bimbang? Allah SWT mencatur segalanya. Baik buruk semuanya ada ketentuan di sisinya. Ada seorang perempuan, kerja dia memungut sampah di masjid. Satu hari Nabi tidak lagi melihatnya, sallallahu alaihi wasallam. Datang Nabi bertanya, mana pergi fulana binti fulan, perempuan yang berkulit hitam ini yang lama tidak nampak di masjid? Jawapan mereka, wahai Nabi, wanitanya telah meninggal dunia. Meninggal dunia? Terkejut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana kuburnya? Nabi pun pergi cari kubur bersama para sahabat. Nabi semayang di kuburnya, semayang sunat ghaib, jenazah ghaib. Nabi telah bersabda kepada para sahabat, "Iyyakum, lain kali awasi, kalau ada orang mati jangan kamu beritahu aku, kerana semayang aku ke atas mereka menyebabkan, mewajibkan mereka masuk syurga." Jadi Nabi semayangkan kuburnya, jenazah ghaib, bagi menunjukkan benda yang kecil dia buat
memungut sampah di masjid, tidak terkenal pun namanya, tidak tersebut namanya pun tidak kenal. Di sisi Allah dan Rasulnya begitu tinggi dan mulia kedudukan perempuan ini. Jadi saudara dimuliakan Allah sekalian, ini semua nak jadi tempat yang selamat dan baik, mulakan dengan diri kita. Jangan tunggu orang lain melakukannya. Di mana saja kita tercampak, jadilah pulau. Ya, untung batu tenggelam, untung sabut timbul. Tak mau jadi macam pulau. Jadi kebaikan kepada orang lain. Jadi sebab untuk orang lain gembira. Bayangkan kita datang kerja, kita nak gembirakan orang lain, kan? Kita parking, tahu parking sempit sekarang kan, masuk tempat lain supaya orang lain ada kemudahan. Fikirkan untuk orang lain, jangan fikir untuk diri sendiri sahaja. Betul tak? Ya, fikirkan untuk orang lain. Saudara akan bahagia, saudara. Tak percaya, saudara cuba buat. Saudara nak masuki ruang yang sempit, tiba-tiba ada kereta lain mengigal je. Yang bawa ada perempuan pula tu, tahu tak mengigal? Menonong je. Perempuan kalau bawa menonong, betul tak? Kereta menonong, dia tak nampak orang lain dah, dia seorang je. Itu sebab kereta yang paling banyak kemik adalah kereta orang perempuan. Kita pun bagi laluan kepada dia. Saudara gembira, saudara naik ke ofis, saudara akan rasa tenang, lapang kerana saudara telah buat satu kebaikan. Betul tak? Percaya tak? Percaya tak? Cuba buat, tak percaya. Ya, kita buat baik pada orang, Allah akan bagi satu kegembiraan. Dan dikaji dia psikologi orang buat baik ni, neuron sel dia berkembang tau. Sebab orang bijak-bijak, orang hebat-hebat dalam dunia, fikirannya sentiasa positif. Tapi orang yang hidupnya sempit macam pemandu bas tu, jalan yang sempit disempitkan lagi olehnya. Mana akal dia tak sempit? Pemandu lori, betul tak? Saya naik kereta dengan Datuk Ismail Kamus. Laluan saya sebuah lori balap masuk, lori kayu. Saya pun bertegas nak masuk juga. Masa tu ialah orang muda 10 tahun yang lalu. Maka Datuk Ismail Kamus pesan kepada saya, Ustaz Zahzan, sabar. Tak lari nasi Arab tu yang tunggu kita. Kalau pemandu lori ni macam entah, dia dah jadi pengarah macam entah. Betul tak? Cakap hikmah Kalau pemandu lori ni berfikiran macam entah, dia tak bawa lori, dia dah jadi pengarah juga macam entah. Faham tak? So entah pengarah, entah kita tenang. Jangan jadi macam dia. Sebab dia tak gunakan akal je. Okey? Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, jangan jadi macam pemandu lori. Jadilah macam para sahabat yang pernah memandu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu contoh yang terbaik. Jadilah macam mereka, sentiasa fikir untuk orang lain, untuk saudara sendiri bahagia. Berfikirlah untuk orang lain, untuk saudara jadi orang yang lebih saleh. Fikirlah untuk orang lain supaya saudara jadi wali Allah SWT. Ya, jadi satu perkataan yang kita belajar pada hari ini, satu rangkap saja daripada ayat yang panjang macam ni. Lebih baiklah daripada banyak tetapi ditinggal-tinggalkan. Ya, kita masih lagi ada peluang takbir pada hari ini. Jangan puasa hari ini. Hari ini hari tasyrik yang ketiga tau. Ya. Hari ini merupakan hari Isnin, betul, tapi hari tasyrik. Hari tasyrik ni hari yang ketiga diharamkan berpuasa, betul kan? Jadi antara hari-hari yang diharamkan puasa, Aidil Adha dan 3 hari yang mengiringinya, 11, 12, 13 Zulhijjah. Ya, di samping hari Aidil Fitri, di samping hari Syak. Ya, ini merupakan hari yang dilarang untuk kita berpuasa. Maka saudara ini mulia Allah sekalian, setakat ini saja dahulu. Segala yang bermanfaat itu ambillah, segala yang tidak baik itu lontarkanlah. Ubahlah diri kita untuk jadi orang lebih baik, supaya orang keliling kita bahagia kerana kita. Allahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.